Faizal dan Safiq pernah bertegang urat susulan kapten berpengalaman itu menanduk Faizal ketika aksi separuh akhir Piala Malaysia 2021 antara Johor Darul Takzim dan Terengganu. Miki turut mengatakan dia dan Safiq sudah melupakan insiden tersebut kerana kedua-duanya profesional dan komited untuk peragakan aksi terbaik buat skuad kebangsaan dalam usaha membantu jurulatih baru Kim Panggon capai kemenangan di Singapura. Miki juga optimis skuad kali ini mampu memulihkan semula maruah dalam ujian pertama jurulatih dari Korea Selatan itu setelah kempen buruk di Piala AFF tahun lalu. So far saya dengan Syafiq Rahim tak ada masalah apa kan. Saya bermain dalam satu pasukan, kadang-kadang kadang saya main belah kanan, dia pun ada main di midfield, satu tim 11 kesebelasan, berbeza kan. Bila saya minta bola dia tetap bagi kepada saya. So memang Syafiq Rahim sebenarnya orang yang baik kan. Cuma biasalah orang tua kan, dia suka marah-marah, itulah. Sebenarnya bagi saya Syafiq Rahim profesional lah kan. Saya pun tak ada nak bawakan kes-kes yang kita yang lepas nak bawa ke sini nak dendam ke apa, tak adalah kan. Kira dia pun okey, saya pun okey lah. Faizal juga turut dedahkan perkara baru yang diperkenalkan rejim Panggon bagi mendisiplin para pemain. Antara denda yang dikenakan selepas melanggar peraturan yang ditetapkan termasuk kesilapan memakai kasut latihan atau menggunakan telefon bimbit ketika sesi latihan dengan nilai denda sekitar 100 hingga RM150. Dalam list tu memang banyak senarai dia. Contoh kalau kita salah pakai kasut waktu pergi latihan pun ada dia punya fine mungkin dalam RM150. Kalau hari game kita tak boleh main telefon. Itulah sebenarnya kita tak boleh bagi kongsi banyak. Strict juga ya Kim Panggon tu. Betul tu. Okey, so ini memang dah confirm senarai pemain yang akan ke seri Tri Nations ni dan majoriti pemain tetap menjadi pilihan Panggon. Namun ada juga beberapa nama yang tak tersenarai seperti Syarul Nazim, Hakimi Abdullah dan juga Nazmi Faiz yang mengalami kecederaan. Diharapkan barisan pemain-pemain ini akan membawa kelainan dan impak kepada kejohanan ini sekaligus Malaysia di landasan ke arah kegemilangan gitu. Yes. Okay, kita bersama dengan bekas pemain kebangsaan Asmawi Bakiri untuk kupasan senarai pemain pilihan Panggon. Dan Mawi, berdasarkan laporan tadilah mengenai hubungan Miki dan juga Syafiq, dari pengalaman Mawi dulu sebagai pemain, kalau ada selisih faham dengan teammate, susah ke untuk beraksi dalam satu pasukan yang sama? Adeline, itu macam aksi cuit-cuit tu aja tu, mengusik dia sebenarnya. Miki dengan Syafiq tu sebab itu kejadian yang dah berlalu pun sebenarnya. Kali ni dalam satu tim, dengan satu lencana di dada main untuk national team, saya rasa mereka cukup profesional. Cuma usikkan tadi daripada Miki yang biasalah orang tua. Itu nampakkan sebenarnya mereka tak ada sengketa sebenarnya. Mereka sebagai pemain profesional, saya rasa itu perkara biasa dalam bersepak. Pertembungan, perebutan bola dengan Syafiq ketika dengan JDT, dengan pasukan Miki, saya rasa tak ada isu sebenarnya. Dan saya harapkan mereka lebih bekerjasama yang lebih kuat untuk membantu pasukan negara nanti. Mawi, strict juga ke kalau training budak-budak? Mesti. Itu kita panggil teamwork sebenarnya. Tapi sebenarnya ada perkara positif yang jika saya share sikit, kalau bergaduh di dalam latihan itu sebenarnya positif tu Su dengan Adeline, kerana mereka sampai ke dalam satu tahap yang mereka faham kenapa dia menjalani latihan, kenapa dia bergaduh di kat situ. Sebenarnya sebagai coach, sebenarnya kadang-kadang saya membiarkan ada isu tu untuk perkara positif. Kerana mungkin mereka bersaing, mungkin mereka nak merebut tempat, mereka berlumba-lumba menunjukkan kesungguhan ataupun menarik perhatian sebagai jurulatih yang mereka sebenarnya boleh bermain dengan baik. Sebenarnya ada perkara positif yang berlaku sebenarnya dalam pasukan. Menarik. Itu bagus. Melihat kepada senarai yang baru dikongsi oleh FAM, mampukah barisan pemain mengatasi Filipina dan juga Singapura nanti, Mawi? Okey, Adeline. Sebenarnya soalan ni cukup macam dia punya tricky tu. Pemain ni sesuai ke tak sesuai ke nak lawan Filipina dengan Singapura. Okey, Adeline. Sebenarnya saya tertarik dengan apa yang KPG nak lakukan sebenarnya. Kalau kita ikut dalam senarai sebenarnya ini, tiap-tiap bahagian atau pemain yang berpengalaman dalam pasukan kita ni ada dalam pemilihan ini. Yang lebih menarik saya rasa dia akan memberikan ruang kepada pemain-pemain yang dipilih ini untuk menjelah nanti.
saya ambil contoh sebagai pemilihan di bahagian serangan. Tertarik sebenarnya bila Lokman Hakim, Syafiq, Faizal, Zafri, Sumari, Akia, Sapawi, Ramadan. Kalau Edlin dan Suprasan, ini semua pemain laju ni. Yang memiliki intensity untuk break ataupun get taking dengan laju. So nampak tak Kim Banggung dah disusun dekat situ di bahagian attacking kita nampak untuk melakukan pemain-pemain laju untuk pergi menyerang. Saya tambah sedikit untuk bahagian midfield. Ada nampak dekat situ pemain pengalaman kita ada Syafiq kat situ, Syamil Guti, Azam Aziz walaupun belum beraksi lagi dengan lebih lama dengan Pahang ketika ini, ada Liridon. So dekat situ kita dapat lihat mungkin dia akan menggunakan sistem pemain yang akan duduk di center half kita untuk balance attacking dan defending. Dan untuk defender saya cukup tertarik kerana Kuzaimi terpilih ada dalam senarai, Kejun juga ada dalam senarai, Aidil, Dion Cruz, Kobing, Dominic. So untuk menjaga gol cukup pengalaman Farizal, konsisten tiga-tiga ni dalam pasukan. Saya rasa ada keseimbangan mengikut tiap-tiap posisi yang Kim perlukan nanti. Okey, nampak Mawi kata ada keseimbangan di setiap bahagian, tapi mungkin Mawi tadi lebih nampak berat kepada kekuatan tu kepada pasukan ni mungkin lebih kepada bahagian defender dan juga serangan. Mawi rasa macam tu ke? Ya, so ada kaitan dekat situ. Kalau kita lihat betul di bahagian pertahanan kita cukup dengan pemain muda dan cukup dengan pemain berpengalaman. Ada Kobing, Quentin Cheng, Dion, Kuzaimi bawa masuk, Aidil, Syarul, Dominic. So saya rasa ini pemain cukup berpengalaman, pemain muda digabungkan dengan pemain pengalaman. So sentuh tadi bagi penyerang, saya cukup tertarik kerana kalau kita lihat kepentingan perlawanan persahabatan ini adalah nak menang. Buatlah macam mana pun ataupun pergerakan pemilihan pemain itu nak buat macam mana pun, kita perlukan kemenangan. Jadi dari segi bahagian attacking, saya nak sentuh bahagian attacking sikit di bahagian atas. Pemain-pemain yang saya sebutkan tadi tu, satu je yang saya nampak memiliki intensiti kelajuan yang baik, pace yang baik untuk Kim meletakkan ataupun susun nak berdepan dengan Filipina dan Singapura nanti. Mawi rasa dan berharap pemain mana yang akan diturunkan dalam perlawanan pertama menentang Filipina nanti? Okey, Edlin, kalau pemain tu agak susah jugalah saya nak nilai kerana nak tengok Kim 8 hari 9 hari dengan Kim ni, Kim mungkin dah ada bayangan pemain-pemain yang dia turunkan. Cuma nak kena balancekan dengan pemain lawan Filipina. Kita tahu Filipina dah turunkan, dah announce dia bawa masuk pemain-pemain Eropah. Pemain pengalaman dalam Liga Malaysia pun dah ada dekat sana. So dia dah tahu sebenarnya sedikit sebanyak corak. So kalau nak tengok pemain yang macam mana nak Kim nak turunkan, jika formasi yang dikekalkan itu kita sebelum ni pakai 4-3-3, so jangkaan saya ketika ini mungkin Farizal, kemudian ada Kobin, Dion, Syarul Saad, Quentin Chang, Azam, Syamil Kuti, Zafri, Arif, Syafiq, Sapawi, mungkin dalam sistem itu. Tetapi mungkin kalau KPG nak ubah sedikit kerana nak imbangkan kekuatan fizikal ataupun kekuatan corak permainan ala-ala sedikit Eropah daripada pasukan Filipina, mungkin pertukaran pemain boleh dibuat dan saya rasa seimbang. Pada kita, saya tengok ada kelebihan, ada boleh match dengan Filipina, tapi pada masa yang sama, kita mengharapkan, macam saya cakap awal tadi lah, sebelum ni pun saya bagi tahu, ni perlawanan persahabatan ni, bila sakitnya bola sepak di Malaysia ni, Isa pasal tak pernah menang walaupun tournament dan persahabatan. Jadi kita mengharapkan kali ini cukup berbeza, walaupun persahabatan, tapi kita perlukan kemenangan sebenarnya. Jadi dari segi corak permainan dan pemain yang diturunkan, saya rasa apa yang berlaku dalam 25 ni, kita ada harapan, insyaAllah. Yang penting kena ada gol. Kalau tak gol, macam mana nak menang kan? Betul. Dan itu juga suntikan semangat untuk pasukan negara lah selepas sebelum ni nasib malang je kan. Terima kasih Mawi. Terima kasih Mawi. Okey, sama-sama.